Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Zahid terus mempertahankan cabarannya, sumpah laknat. Seperti yang sudah dijangka, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tampil mempertahankan cabaran sumpah laknatnya kepada Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Saya berdiam diri pun orang kata, saya pertahan diri pun orang kata. Jadi saya pilih untuk pertahankan diri dengan tidak berdiam diri, kata Zahid dalam satu kenyataan. Katanya dakwaan membawa lambakan fail untuk kes beliau di mahkamah digugurkan merupakan satu pembohongan. Menurutnya, beliau menyeru kepada bersumpah laknat kerana berpandangan itu haknya dan cara yang segera untuk mempertahankan diri. Zahid menafikan tindakannya kerana taksub kepada sumpah laknat, tetapi tuduhan itu keterlaluan dan memaksa beliau berbuat demikian. Pertama, saya tidak pernah bertemu bekas Perdana Menteri itu meminta saya dibebaskan seperti mana yang didakwa. Kedua, sejak awal saya yakin tidak bersalah terhadap pendakwaan yang dikenakan oleh Pakatan Harapan sejurus mereka menguasai kerajaan. Ketiga, keputusan pilihan raya negeri Johor tidak beri kesan kepada mahkamah, sebaliknya beri kesan kepada mereka yang pernah menipu rakyat menurut Zahid. Dalam hujahnya, Zahid berkata beliau menghadapi pendakwaan dengan cekal dan tabah kerana percaya kebatilan tidak sesekali mampu mengatasi kebenaran. Beliau yakin barisan guamannya akan memenangi kes berkenaan dengan syarat tiada tangan-tangan gaib cuba menidakkan keadilan buat dirinya. Seterusnya, Zahid menempelak mereka yang melompat parti kepada bersatu. Sumpah laknat akan memberi kesan kepada mereka yang mengkhianati perjuangan Barisan Nasional kerana takut didakwa atau terpersona dengan tawaran, ujarnya. Berhadapan dengan apa yang disebutnya sebagai tomahan menjelang pilihan raya negeri Johor, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata tiada banyak pilihan yang ada bagi dirinya. Jika membawanya ke mahkamah pasti panjang prosesnya dan hanya terbukti sesudah pilihan raya negeri Johor telah lama berakhir. InsyaAllah, walau apa tomahan mereka lemparkan, pengerusi Barisan Nasional tidak akan sesekali melutut di hadapan mereka. Meski berdentum guruh di langit, tidak hancur bumi sebelum kiamat. Banyak ujian menimpa, namun perjuangan tetap saya teruskan, tegasnya. Terdahulu Mahyadin berkata apa yang disebutnya adalah benar kerana beliau mempunyai bukti dan saksi. Bukti dan malam tu saya dah tunjukkan saksinya. Tapi kalau dia nak sumpah, berapa kali sumpah, sumpahlah. Itu serah pada dia lah. Saya tidak akan bersumpah pasal saya tak pernah berbohong. Jawab Mahyadin kepada soalan pemberita. Mahyadin mendakwa keengganan beliau untuk membantu Zahid telah mengakibatkan kejatuhannya sebagai Perdana Menteri pada tahun lalu. Jom kita rentas, apakah musibah yang sedang dihadapi Zahid? Pada 24 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Zahid untuk membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana berjuta-juta ringgit milik Yayasan Akal Budi. 12 daripada pertuduhan itu membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Beliau juga menghadapi 40 pertuduhan rasuah yang membabitkan lebih 43 juta ringgit bagi kes sistem visa asing. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequarah berpuas hati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap bekas timbalan Perdana Menteri itu. Beliau menetapkan keterangan bela diri Zahid dan hampir 20 saksi pembelaan didengar selama 39 hari bermula 26 April ini. Dana tersebut didakwa digunakan untuk membuat 6 pembayaran bagi kad kredit persendirian, polisi insurans serta lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada semua firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia PDRM. Kesalahan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan itu didakwa dilakukan antara 13 Januari 2014 dan 11 Januari 2016. Sementara itu, bagi 8 pertuduhan rasuah, Zahid dituduh menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro Kenny IT Consultants and Services, Datasonic Group Berhad dan
Profound Radiant Sedia Berhad. Suapan itu sebagai dorongan kepada beliau atas kapasiti sebagai Menteri Dalam Negeri pada ketika itu untuk membantu syarikat berkenaan mendapatkan projek MyEG bagi membekalkan čip pasport serta menyediakan perkhidmatan pusat sehenti di Pakistan dan juga Nepal. Pertuduhan adalah di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Zahid juga berdepan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan melibatkan diri dalam transaksi secara langsung membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram antara tahun 2016 dan 2018. Dalam pada itu, beliau didakwa mengikut Seksyen 4(1)(A) Akta Pencegahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dipenjarakan sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagi 40 dakwaan kes sistem visa asing pula, Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan yang berjumlah $13.56 juta Singapura daripada syarikat Ultra Kirana Sedia Berhad UKSB sebagai dorongan untuk dirinya sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Menteri Dalam Negeri melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan kontrak perjanjian untuk membekalkan sistem bersepadu VLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di Seri Satria, Persin 16, Putrajaya dan di Country Heights, Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24(1) Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Seterusnya, bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa sebagai menteri yang sama telah mendapatkan untuk dirinya wang tunai berjumlah $1.15 juta Singapura, RM3 juta, €15,000 dan $15,000 Amerika tanpa balasan daripada UKSB yang mempunyai hubungan dengan kerja rasmi beliau. Untuk kes ini, beliau didakwa melakukan kesalahan tersebut di Country Heights antara Jun 2015 dan Oktober 2017. Tuduhan adalah mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Maknanya Zahid perlu menjawab 87 pertuduhan. Justru tidak hairan beliau mahu bersumpah laknat. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin memetik pandangan seorang yang pastinya mengenali ramai pemimpin UMNO dan Bersatu secara peribadi, iaitu bekas Ketua Pengarang Kumpulan Akhbar New Straits Times, Datuk A. Kadir Jassin. Katanya, kalau curi, tipu dan rasuah berjuta dan berbilion ringgit mereka sanggup, apalah sangat sumpah laknat politik. Beliau tidak menyebut nama Datuk Seri Najib Razak yang juga pernah mengangkat sumpah laknat ataupun Zahid yang baru sahaja mengikut langkah yang sama. Tetapi kita faham apa yang tersirat. Bagaimanapun, adakah Zahid akan meneruskan tindakan tersebut bersendirian jika Mahyadin terus tidak melayannya? Sumpah laknat oleh politikus dipercayai hanya berlaku di Malaysia.